Subhanallah, kreatifnya. Nasib baiklah penerbit bagi kita cabaran buka manggil. No. Kalau dia bagi cabaran dekat kita untuk buat lukisan atas daun, tak tahulah apa jadi hancur dah untuk kita. Kan? Baik, ini antara kita rasa dua seni, cabang seni yang pastinya memerlukan fokus yang tinggi. Kan? Pastinya bukan calang-calang orang yang mempunyai kelebihan seperti ini. Kita nak terus berkenalan dengan dua tetamu kita secara maya, iaitu Cik Zuhud Ulia Ibrahim, merupakan penulis khat, dan juga Muhammad Hafizi Abdul Karim, pelukis dan pengukir seni atas daun. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit Fizi. Okey, kita dah saksikan sedikit berkenaan dengan kalian punya bakat ni kan. Ada seorang penulis khat dan juga seorang lagi mengukir atas daun. Saya nak tanya Encik Zuhud Ulia dulu. Kalau tadi lihat kan MHI, jadi kita lihat macam bagaimana, sebab selalunya tulisan khat ni kita tahu seni antara sebahagian daripada seni Islam kan. Tak ada pula yang melihat macam buat potret dan sebagainya. Bagaimana idea ini tercetus sendiri, Cik Zuhud? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi semua penonton. Selamat pagi. Okay. Tadi ada bertanya tentang bagaimana tercetus idea untuk saya menghasilkan potret seni khat. Okey, sebenarnya idea ini kadang-kadang kita datang daripada orang lain. Dia orang minta, boleh tak buat seni khat untuk potret. Ada satu ketika itu, ada customer ataupun kawan saya, dia minta saya buat seni khat di atas potret muka. Jadi di situlah saya cuba untuk mencari idea bagaimana nak bagi lebih menarik ya. Seni khat yang lebih menarik, bukan setakat menulis ayat-ayat Al-Quran. Okey, jadi seni khat ni sebenarnya dia lebih meluas kerana hurufnya dia boleh membentuk macam-macam. Boleh membentuk, kalau kita nak buat bulat boleh, kita nak buat gambar burung pun boleh, kita nak buat gambar love pun boleh, macam-macam boleh. Jadi keunikan seni khat ini ialah hurufnya sentiasa kita boleh kita boleh bentuk, bentuk dengan pelbagai bentuk. Jadi sebelum kita menulis itu, kita buat lakaran. Contohnya muka, kan muka kita kena ada satu gambar loh sebagai rujukan kita. Jadi untuk pemilihan gambar pun kena ada kena pandai jugalah ambil. Kadang-kadang tak jadi. Kan? Tak jadi ke? Kadang-kadang tak jadi. Paling susah jauh. Pernah Cik Zuhud buat apa? Paling susah yang mencabar, yang sangat mencabar pernah buat? Yang paling mencabar ialah gambar yang tidak memakai tudung. Tapi ni gambar saya kan? Ni gambar saya kan? Ada nanti kita tunjuk nanti. Gambar saya tak ada lah tu. Ini gambar. Cantiknya. Cantiknya. Daripada rambut tu dah nampak tu Masilah. Dah nampak? Boleh nampak? Wah, menarik kreatifnya. Okey, Cik Zuhud, kita tahu seni khat ni ada pelbagai jenis. Jadi seni khat yang Encik Zuhud gunakan untuk menghasilkan potret ni seni khat yang bagaimana? Okey, sebenarnya seni khat ini ada banyak jenis. Ada 5 jenis, iaitu khat sulus, khat nasah, khat rika'ah, khat diwani, khat diwani jali, khat kufi. Okey, untuk pemilihan khat potret ni saya memilih khat diwani jali. Okey, kerana khat ini mudah dibentuk. Dia boleh bertindan. Okey, dia boleh huruf-hurufnya boleh kita bentuk pelbagai bentuk. Contohnya huruf sin. Huruf sin dia ada banyak bentuk, boleh tarik panjang, boleh tarik pendek. Okey. Dan beberapa huruf lagi yang kita boleh bentuk. Dalam seni khat ini satu huruf, okey, contohnya khat diwani jali, huruf ba contohnya. Okey. Kita boleh buat huruf itu dalam tiga bentuk. Baik. 3 bentuk. Huruf alif pun boleh dapat 2 bentuk. Okey. Jadi dari situlah kita boleh dapat membentuk potret, membentuk lakaran-lakaran yang kita lakarkan. Baik. Okey.
Ini kita banyak lagi soalan ni. Saya banyak soalan Cik Zul. Sangat tertarik. Boleh tanya. Kita Hafizi, okey Hafizi. Pastinya bila kita perlu mengukir atau melukis di atas daun, sebenarnya Hafizi dah buat ni sejak bila? Cik Hafizi? Oh, okey, tak apa. Okey, Sementara kita dapatkan Hafizi semula. Hafizi, kita tanya semula pada Encik Zuhud kan. Cik Zuhud, saya nak tanya kan sebab kadang-kadang orang kata okey, kita tahu kalau misalnya sinihat ni dia ada kadang-kadang surah dan sebagainya. Tapi bila buat portrait ni, yang ayat-ayat kalimat tu apa? Apa yang akan Cik Zuhud memang saja huruf-huruf ataupun memang ada maksud tersirat daripada tulisan khat tu? Okey, untuk seni khat portrait, saya akan memilih nama tuan empunya portrait itu. Okey. Maknanya nama saya ada di atas lukisan portrait tu lah. Ya. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ulang-ulangkan nama Marsila. Marsila. Kat rambut, kat mata itu saya ulang-ulangkan. Contohnya ini, mim, ra, sin, ya, lam, alif. Okey. Okey. Dekat mata pun saya sama, tapi kita guna mata pen yang lebih kecil lah. Yang lebih kecil. Cantiknya. Begitu juga dengan di baju dan sebagainya, mim, ra, sin, ya, lam, alif lah. Okey. Kita ulang-ulang nama nama ampunya portrait. Cik Zuhud, Marsila punya dah sempurna cantik seperti orang tu badan. Memang cantiklah, Marsila ni memang cantik. Saya nak tengok yang demo Cik Zuhud nak tunjuk gambar saya tadi belum siap sepenuhnya kan? Ya, belum siap lagi. Kita nak tengok sikit boleh? Nama saya je Nurul. Nak siapkan ya? Boleh saya tengok sikit. Kalau boleh tunjuk. Cik, macam boleh saya tengok sikit? Fariha. Okey, ini nama Fariha. Fariha, saya dah siapkan bahagian baju, bahagian muka, mata, hidung dan mulut. Okey. Sekarang ni saya akan buat demo untuk bahagian tudung bahagian tudung saja. Okey. Sebelum buat bahagian tudung dan sebagainya, ada sketch macam siap-siapkan dulu rangka-rangka ke ataupun boleh terus Encik Zuhud terus je buat? Okey, saya dah rangka dah untuk bahagian yang saya akan tulis iaitu nama Marsila saya dah sketch dah. Okey, ni Fariha. Okey, boleh Cik Zuhud boleh Fariha dah teruskan. kelihatan. Sambil-sambil kita berbual ni, sambil-sambil itu tangan berjalan jugalah. Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdebar pula kita. Saya pun berdebar tengoknya. Selalunya kalau ambil masa berapa lama untuk siapkan satu-satu potret tu? Okey, biasanya mengambil masa selama 2 jam hingga ke 3 jam ikut kesusahan. Ikut kesusahan sesuatu potret itu. Okey. Tak apa, nampaknya memerlukan fokus dan ketelitian. Betul. Betul. Okey, tak apa. Kita bagi masa kat Cik Zuhud. Tengok potret puas hati tak? Puas hati sangatlah. Ya Allah. Saya tengok macam terkejutnya saya sebab kan kita selama ni kalau melihat lukisan portrait dan sebagainya tiada tulisan khat, sekadar kita sketch biasa sajalah. Tapi bila melihat bagaimana cantiknya, indahnya hasil seni khat yang dihasilkan untuk Encik Zuhud ini dalam menghasilkan portrait, saya sangat-sangat kagum. Sebab sebenarnya lukisan portrait ni sangat-sangat susah untuk dihasilkan. Sebab kadang-kadang yang pentingnya portrait ni kena betul-betul sekali sekilas dah nampak itu iras muka kita. Kan? Kita dah tahu, ini orangnya. Wah, Fariha. Cantik. Tiba. Okey. Time ni lah. Pastinya ini satu lagi lah. Baru kita tahu mungkin selama ni. Kita tahu sinihat ni kan cuma kita letak huruf-hurufnya di dinding dan sebagainya kan. Ni dimensi baru lah sebenarnya. Betul. Saya kalau dapat hubungi Cik Hafizi ni sebab itu pun kalau tengok sini daripada Encik Hafizi tu atas daun kan. Ya Allah, buat portrait atas daun. Sangat-sangat sukar. Okey, bayangkan bagaimana untuk kita menghasilkan, mengukir di atas daun yang begitu lembut sekali kan. Sebab kadang-kadang kalau kita pegang daun, kita nak conteng-conteng dan sebagainya pun daun tu boleh terkoyak. Ini bagaimana pula kita menghasilkan lukisan dengan daun. Dan kita nak dapatkan. Kita terus bersama dengan Hafizi. Alhamdulillah, baru seru. Baru seru dah jumpa. dapat. Cik Hafizi, dengar tak tadi Marsila cakap apa? Dia kata susah, kita tahu susah nak buat portrait atas daun ni. Jadi mungkin Hafizi boleh berkongsi dengan kita semua. Macam mana tiba-tiba kita dah ada kertas lukisan besar-besar dah ada besar-besar buat atas dia daun nak pula. lukis juga atas daun. Macam mana tu?
Macam mana idea tu boleh timbul? Idea boleh timbul sebenarnya pada isteri saya. Dia suruh saya okey muka dia. Macam kena denda. Romantik lah ni. Awak kata mungkin muka saya atas daun. Saya tak kira. Sekali boleh pula. Jadi pula. Daun jenis apa tu biasanya kalau digunakan untuk mengukir tu Encik Hafizi? Selalu saya guna daun nangka. Oh, daun nangka. Oh, daun nangka. Sebab daun nangka keras ya? Daun nangka keras. Lepas tu satu lagi dia lambat layu. Oh, maknanya pemilihan daun itu juga memainkan peranan yang penting lah. Kita tak nak daun tu cepat kering dan sebagainya lah. Betul. Dia memang kena dia macam mana? Kalau misalnya nak buat portrait ni, Hafizi memang saya tengok perkataan pun sunat keluar sebab teruja tengok hasil ni macam tak percaya. Selalunya kalau misalnya nak buat lukisan atas daun ni kan, memerlukan ketelitian yang bagaimana sebenarnya. Kita tahu nak buat lukisan memang kena teliti, tapi ini mungkin salah satu benda yang sangat-sangat ditekankan. Kalau nak lukis daun ni perlukan fokus yang tinggi. Okey. Alat-alat dia yang diperlukan? Alatan yang digunakan? Pisau tu? Saya gunakan pen. Saya lukis di atas daun. Lepas tu baru saya ukir. Okey. Maksudnya perlu lukis di atas daun dulu menggunakan pen, kemudian baru ukir menggunakan pisau. Pisau jenis apa tu? Pisau jenis yang mata paling halus. Paling halus. Dia memang tak ada spesifik jenis pisau lah. Cuma perlukan pisau yang mata yang paling halus sajalah. Okey, selalunya yang lukisan ataupun yang karya yang dihasilkan ni kan paling susah sekali yang Cik Hafizi pernah buat, mungkin memakan masa berjam-jam ataupun buat tak jadi kena buat banyak kali. Lukisan yang paling susah rasa tulisan kad kan. Oh, tulisan had. Okay. Oh, ada juga buat tulisan had. Saya tak pandai sangat tulisan had. Perlukan masa nak belajar. Okey, berapa banyak masa yang diambil untuk belajar? Dalam masa sejam, 2 jam dulu. Okay. Itu Sejam, 2 jam belajar ke saja? memang awak sekarang yang dengan pengalaman yang awak ada tu awak boleh siapkan dalam masa sejam? Oh, itu okey. bukan sekejap. Hafizi mula belajar ni apa dia? Dalam masa sejam tu dia lama dah tu. Lama? Okey, sejam tu Ui. bagi kami kalau sejam tu macam wow. Okey. Okey, kita tak apa. Nanti kita nak tahu kembali. kan? Dia macam saya tak boleh nak ni. Sementara tu Hafizi, kita nak tengok dulu sebab Cik tadi kata Cik Zuhud kata dia tengah siapkan potret saya dengan tulisan had ni. Cik Zuhud. Lah, cantiknya. Okey, dah siap. Okey, boleh tengok gambar Fariha. Okey, dah siap. Saya dah siapkan bahagian tudung. Okey, sekarang ni dah komplit lah. Fariha, komen. Dia belah mana? Sini. Okey. Okey, nampak lah. Cantiknya. Cik puji di sini. Tak, saya memuji hasilnya sebab memang Tuan badan pun cantik, apatah lagi lukisannya. Tiba. Selalunya kalau saya nak tempahkan katalah tiba-tiba nak bagi potret anak ke, bapa ke, ibu ke, selalunya dari bermula harga berapa? Okey, harga dia. Lemak. Antara, tahu dulu takut ni. Ikut material lah. Okey. Ikut material. Ada material atas kertas. Okey. Ada material atas kanvas. Ada material atas ukiran di atas kayu. Dapat kita boleh buat potret ini. Okey. Pelbagai material. Okey. Jadi harga di antara 300 hingga 2000. Macam tu lah. Kalau seperti lukisan yang potret yang dihasilkan Cik Zuhud ni untuk gambar saya dan juga Fariha ni berapa yang perlu kami bayar untuk dapatkan? Okey, biasa nanti kita akan masukkan dalam frame. Harga di antara 300 macam itulah. Baik. Nanti receipt nanti kita bagi pada kita penerbit. Kim, sila ambil. Okey. Kalau Encik Hafizi pula, adakah menjual hasil karya yang dilakukan itu? Ya, saya ada ambil tempahan juga. Berapa harganya?
Kalau macam satu daun tak termasuk frame dalam RM40. Okey, kalau termasuk frame? Kalau frame satu daun dulu dalam RM70. Adakah saya tertanya, adakah daun yang dihasilkan tu nanti kalau dah di frame dan sebagainya dia akan kering, rosak ataupun tidak? Dia tetap akan bertukar warna. Tapi bentuk dia tak akan berubah sebab saya ada laminate ataupun resin. Okey. Setakat ni kalau masa sekarang ni kan dalam pandemik sambutan masih baik lagi ke Hafizi? Panjat lagi? Masih baik lagi. Masih baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Hafizi, kalau misalnya nak mengetahui lebih lanjut kan, mana tahu ada nanti macam mana nak hubungi Hafizi ni? Ada Instagram ke tidak? Ke kat Facebook ke? Macam mana? Boleh follow IG Art Studio. Facebook Art Studio. Okey. Untuk siapa-siapalah yang berminat untuk melakukan tempahan dan sebagainya lah. Tunjuk. Okey, itu. Ini dia. Okey, EG Art Studio. Okey. Baik, terima kasih Hafizi dan juga Cik Zuhud. Okey. Ni kami nak tuntut tu lukisan tu. Macam mana kami nak tuntut? Dah hubungi Okey, macam boleh. mana? Nanti boleh WhatsApp saya. Ada Facebook ke? Ada IG ke? Okey, saya ada Facebook, IG, Twitter, Okey. dan TikTok. Okey. TikTok pun ada. okey. Apa namanya? Boleh follow saya nanti. Apa namanya? Macam mana nak ikut ni? Zuhud Ulia, ZUHUDULYA. Sambung Zuhud Ulia. Baik. Zuhud Ulia, baik. boleh search lah. Nanti akan jumpa TikTok saya. Boleh tengoklah hasil-hasil karya, hasil-hasil nama-nama yang saya tulis. Cik Zuhud tunjuklah step by step macam mana nak melukis tu. Step apa tu? Step TikTok ke? Okey. Ada di TikTok ada. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Zuhud dan juga Hafizi ya. Moga-moga kalian dimurahkan rezeki, mana tahu kan ada yang menonton nanti. Ini terapi juga kan. Betul. Kita yang tak membuat tapi kita yang melihat pun menjadi terapi. Dan kita melihat kagum. Betul, melihat kan? hasilnya kita terus kagum. Orang yang tak ada mood tiba-tiba tengok macam, wah cantiknya. Kan?